Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah Al-Quran, fahami maknanya, hayati isi kandungannya, ayuh kita telusuri bersama. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan lagi sesi tadabbur surah-surah Al-Quran, di mana pada kali ini kita akan membincangkan satu surah yang dinamakan Surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr ataupun dengan maknanya Surah Malam Keagungan merupakan surah Makkiyah yang mengandungi 5 jumlah ayat dan merupakan surah yang ke-97 di dalam Al-Quran. Mari kita teruskan perbahasan kepada asbabun nuzul bagi surah ini. Surah Al-Qadr ayat 1 hingga 3, menurut Mujahid melaporkan bahawa Rasulullah SAW menyebut seorang lelaki Bani Israel yang mengangkat senjata bagi berjuang pada jalan Allah selama 1000 tahun. Lalu orang Islam berasa takjub dengan perkara tersebut. Seterusnya Allah SWT menurunkan ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wama adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Dilaporkan oleh Ibnu Abi Hatim. Seterusnya Mujahid mengatakan lagi, terdapat lelaki Bani Israel yang beribadah pada waktu malam sehingga pagi. Dan dia berjuang pada waktu siang sehingga petang. Dia melakukan hal itu selama 1000 tahun. Lalu Allah SWT menurunkan ayat ini. Dilaporkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Kita teruskan kepada latar belakang dan pokok pembicaraan bagi surah ini. Malam bersejarah. Pembicaraan dalam surah ini adalah mengenai malam bersejarah yang dijanjikan Allah dan disambut seluruh alam dengan penuh gembira, iaitu malam perhubungan mutlak di antara bumi dan alam Al-Mala'ul A'la, yakni malam permulaan turunnya Al-Quran kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam di mana peristiwa agung yang belum pernah disaksikan bumi seumpamanya, baik dari segi kebesaran dan maknanya maupun dari segi kesan-kesannya dalam kehidupan seluruh manusia. Ianya ialah kebesaran yang tidak dapat diliputi oleh fikiran manusia. Kita teruskan kepada penafsiran ayat pertama hingga ayat kelima. Malam nur yang gemilang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ayat-ayat Al-Quran yang menyebut peristiwa malam ini berkilau-kilau memancarkan nur. Ia menimpakan cahaya yang tenang, indah dan mesra, iaitu nur Allah yang gemilang di dalam Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Juga nur para malaikat dan Jibril yang berulang-alik di sepanjang malam itu antara bumi dan alam Al-Mala'ul A'la. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Kita boleh dapat lihat pada ayat yang keempat bagi surah ini. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut. Juga, nur cahaya fajar menyingsing yang disebut oleh ayat-ayat Al-Quran selepas dengan cahaya wahyu, cahaya malaikat dan roh kesejahteraan yang menyelubungi alam dan roh-roh yang wujud di alam ini. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam yang berkat itu hingga terbit fajar. Hakikat Lailatul Qadar. Malam yang diperkatakan oleh surah ini ialah malam yang diterangkan di dalam surah Ad-Dukhan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Amran min indina. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik.
Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di suatu malam yang penuh berkat. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, iaitu urusan dari kami. Sesungguhnya kamilah yang mengutuskan para rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Surah Ad-Dukhan. Malam dalam bulan Ramadan. Yang dikenali umum, malam itu ialah satu malam dari malam-malam bulan Ramadan sebagaimana telah dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Iaitu bulan Ramadan di mana mula diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan penjelasan-penjelasan yang membezakan di antara yang hak dengan yang batil. Surah Al-Baqarah ayat 185. Yakni malam itulah mula diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikannya kepada manusia. Menurut riwayat Ibnu Ishaq, wahyu pertama iaitu permulaan surah Al-Alaq adalah diturunkan dalam bulan Ramadan semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah di dalam Gua Hira. Di sana terdapat berbagai-bagai riwayat yang menentukan malam itu. Setengah riwayat menentukan pada malam 27 Ramadan. Setengahnya pula menentukan pada malam 21 Ramadan. Dan ada pula yang menentukannya pada salah satu malam dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan setengah riwayat mengumumkannya pada mana-mana malam di bulan Ramadan semuanya. Walau bagaimanapun, malam itu adalah tetap salah satu malam dari malam-malam bulan Ramadan mengikut riwayat yang lebih rajih. Kita lihat pula makna malam Al-Qadar. Malam itu dinamakan Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar. Al-Qadar di sini mungkin dimaksudkan dengan makna perencanaan dan pentadbiran. Lailatul Qadar bererti malam perencanaan dan pentadbiran atau malam penentuan dan penyusunan tadbir ilahi. Dan mungkin pula dimaksudkan dengan Lailatul Qadar ialah malam yang amat tinggi nilai dan darjatnya atau malam keagungan. Kedua-dua makna itu sesuai belaka dengan peristiwa malam yang amat agung itu, iaitu peristiwa nuzul Al-Quran atau turunnya wahyu dan perutusan dari Allah. Kerana tidak ada peristiwa-peristiwa malam yang lebih besar dari malam ini, dari yang lebih bermakna dari malam ini dalam agenda perencanaan dan penyusunan takbir ilahi terhadap kehidupan para hambanya. Ia merupakan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Angka bilangan yang disebut di dalam Al-Quran di tempat-tempat yang seperti ini tidaklah memberi makna bilangan yang terbatas. Malah yang dimaksudkan dengan bilangan itu ialah bilangan yang banyak. Lailatul Qadar adalah lebih baik dari 1000 bulan dalam hidup manusia. Sudah ribuan bulan dan ribuan tahun telah berlalu tanpa meninggalkan sebahagian kesan dari kesan-kesan dan perubahan-perubahan seperti yang telah ditinggalkan oleh Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah begitu agung hingga hakikat keagungannya mengatasi batas-batas daya fikiran manusia. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Tahukah engkau apakah Lailatul Qadar itu? Tetapi keagungannya itu tidak memerlukan kepada mempercayai berbagai-bagai cerita dongeng Lailatul Qadar yang masyhur dalam anggapan orang-orang awam. Lailatul Qadar adalah satu malam yang amat agung kerana ia telah dipilih Allah sebagai malam permulaan nuzul Al-Quran atau permulaan melimpahkan cahaya agama Allah ke seluruh alam. Di samping melimpahkan kesejahteraan dan kedamaian yang memancar dari ruh Allah yakni Al-Quran ke atas hati dan kehidupan manusia. Dan kerana Al-Quran itu mengandungi akidah, kefahaman, syariat dan adab sopan yang memancarkan kesejahteraan di bumi dan di hati nurani. Pada malam itulah turunnya para malaikat terutama Jibril AS dengan izin Allah membawa Al-Quran bersama mereka. Mereka berhamburan di antara langit dan bumi dalam temasya alam yang agung yang digambarkan oleh ayat-ayat surah ini dengan gambaran yang menarik. Jika kita renungkan kembali pada hari ini dari belakang abad-abad yang sekian lama berlalu meninggalkan peristiwa Lailatul Qadar yang mulia itu dan kita gambarkan kembali temasya indah yang telah disaksikan oleh bumi pada waktu malam itu. Di samping itu, kita memperhatikan pula apa yang sebenar berlaku di malam itu dan meneliti kesan-kesannya di sepanjang zaman. Kesan-kesannya kepada dunia dan kesan-kesannya kepada kefahaman hati dan akal. Tentulah kita dapati bahawa malam Lailatul Qadar itu adalah sebenarnya suatu malam yang sungguh agung
di mana kita dapat menanggapi sebahagian dan tujuan pertanyaan Al-Quran mengenai malam itu. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Tahukah engkau apakah Lailatul Qadar itu? Pada malam itulah Allah menjelaskan segala urusan yang bijaksana, meletakkan nilai-nilai, dasar-dasar dan neraca-neraca, dan menetapkan kedudukan-kedudukan yang lebih besar dari kedudukan-kedudukan individu-individu. Kedudukan umat-umat, kedudukan kerajaan-kerajaan, kedudukan bangsa-bangsa, malah lebih besar lagi dari itu ialah kedudukan hakikat-hakikat peraturan dan kedudukan hati-hati manusia. Apakah akibat melupakan malam keagungan Lailatul Qadar? Kerana kejahilan dan nasibnya yang tidak baik, manusia telah melupakan keagungan Lailatul Qadar. Dan sejak itulah mereka telah kehilangan nikmat Allah yang paling indah. Di samping kerugian kebahagiaan dan kedamaian yang hakiki, iaitu kedamaian hati, kedamaian rumah tangga dan kedamaian masyarakat yang dikurniakan oleh Islam. Kerugian-kerugian itu tidak dapat diganti oleh kejayaan-kejayaan mereka di bidang kemajuan kebudayaan, tamadun dan juga pembangunan. Walaupun mereka kini mewah dengan hasil-hasil pengeluaran dan cukup lengkap dengan segala kemudahan hidup, namun jiwa mereka merana tidak bahagia. Cahaya indah yang pernah menerangi jiwa mereka itu telah padam, dan kesukaan yang gemilang yang telah membawa mereka ke alam-alam malaul a'la telah pun hilang. Kedamaian dan ketenteraman yang telah menyelimuti jiwa dan hati mereka telah lenyap, dan tiada sesuatu pun yang dapat menggantikan kesukaan roh, pancaran cahaya langit dan kebebasan terbang ke alam illiyin itu. Memperingati Lailatul Qadar. Kita umat mukminin adalah diperintah supaya jangan lupakan malam yang agung itu. Nabi kita SAW telah menunjukkan satu cara yang mudah untuk memperingati malam itu supaya jiwa kita mempunyai hubungan yang abadi dengannya. Di samping mempunyai hubungan yang abadi dengan peristiwa universal yang berlaku pada itu, iaitu beliau telah menggalakkan kita supaya menghidupkan malam itu dengan amal ibadat pada setiap tahun dan menunggu-nunggu Lailatul Qadar pada malam-malam 10 Ramadan yang terakhir. Tersebut di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, sabda Rasulullah SAW, carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Barang siapa yang berbuat ibadat pada Lailatul Qadar kerana didorong keimanan dan harapan mendapatkan pahala dari Allah, nescaya diampunkan segala dosanya yang telah lalu. Islam bukanlah upacara gerak-geri yang lahir. Kerana itulah Rasulullah SAW menegaskan supaya amal ibadat yang dia lakukan pada malam itu hendaklah dikerjakan dengan hati yang penuh keimanan dan harapan mendapatkan pahala dari Allah. Agar ibadat itu benar-benar menghidupkan konsep-konsep agung yang diduduki malam itu. Dan agar benar-benar ikhlas kerana Allah. Dengan ibadah yang seperti ini melahirkan dalam hati hakikat tertentu dari ibadat malam itu yang ada kaitan dengan tujuan yang diturunkannya oleh Al-Quran. Metodologi pendidikan Islam menghubungkan ibadat dengan hakikat-hakikat akidah di dalam hati. Ia jadikan amal ibadah itu sebagai saranan untuk memperingati, menghidup dan meneguhkan hakikat-hakikat akidah dalam satu bentuk yang hidup yang menggerakkan perasaan-perasaan dan bukan hanya sekadar terhenti di batas-batas pemikiran saja. Memang jelas bahawa metodologi pendidikan yang seperti ini sahaja merupakan cara yang paling baik untuk menghidupkan hakikat-hakikat akidah dan memberikannya daya tenaga bergerak dalam hati dan perilaku manusia. Pemahaman hakikat-hakikat akidah secara teori sahaja tanpa dibantu dengan amal ibadah tidak dapat meneguhkan hakikat-hakikat akidah itu dan tidak dapat menjadikannya satu kekuatan pendorong dalam kegiatan hidup individu dan masyarakat. Menghubungkan peringatan Lailatul Qadar dengan melakukan amal ibadah pada malamnya dengan penuh iman dan ikhlas kerana Allah merupakan sebahagian dari metodologi pendidikan Islam yang berjaya, kuat dan teguh. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.